وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin macam sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang waspadalah pada 4 perkara yang Allah jadikan pada diri kita dan kita diminta supaya berhati-hati terhadap 4 perkara ini sendiri. Ada 4 perkara yang boleh menyebabkan hidup kita ni terasa sempit ataupun kita menjadi sedih, hati kita ni boleh jadi sedih dan dada kita terasa menjadi sesak pada diri kita ni sendiri. 4 perkara ni dia akan menghilangkan ketenangan hidup ataupun menghilangkan keberkatan dalam kehidupan kita seharian. 4 perkara ni apa dia? Yang pertama, kita tidak boleh menerima terhadap qada dan qadar Allah dan tidak rela menerimanya. Tidak suka terhadap qada dan qadar Allah. Yang ni satu benda yang menyebabkan sempitnya dada. Kadang-kadang dalam hidup kita ni qada kita ditentukan oleh Allah sakit. Sakit ni bagi setengah-setengah orang dia tak boleh terima keadaan yang dia terpaksa sakit, ataupun kadang-kadang dia ni dalam hidup dia jadi susah tak sama dengan adik-beradik yang lain, tak sama dengan keluarga yang lain. Maka di waktu tersebut dia akan jadi pada diri dia tak boleh terima hakikat keadaan itu. Bila tak boleh terima hakikat keadaan ini, dia akan jadi sempit dada dia dan dia akan jadi rasa resah hidup dia dan dia tidak akan menentu pada perjalanan hidup dia ini sendiri. Kesan daripada yang pertama ini sendiri. Pada diri kita diajar supaya pada hakikat orang mukmin ni, orang yang kena terima qada dan qadar Allah. Demikian keimanan kita. Tiap-tiap benda yang kita lakukan ini, kita diajar supaya berhati-hati terhadap qada dan qadar Allah. Dan apabila ditentukan oleh Allah qada tersebut, maka kita terima yang Allah tentukan. Kerana yang Allah jadikan untuk diri kita ini memang sesuai pun dengan kadar yang kita untuk menanggungnya. Ini dia panggil demikian. Tak ada satu benda pun yang Allah buat pada diri kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak pernah bebankan dalam hidup kita kecuali memang padan untuk diri kita. Kadang-kadang dalam hidup kita tak boleh terima hakikat berlakunya apa dia, anak-anak kita tak berjaya dalam pelajaran. Kadang-kadang ada di kalangan kita tak boleh terima hakikat dalam hidup kitanya bagaimana perniagaan kita yang merudum. Kadang-kadang ada orang yang tak boleh terima hakikat kematian di saat mana dia sedang menyayangi pada seseorang. Yang ni kalau kita biarkan keadaan yang sebegini, kita akan jadi rosak pada diri kita. Kenapa dia rosak? Kerana dia akan sentiasa terganggu pada pemikiran kita. Dia akan sentiasa menjadikan diri kita sentiasa mengeluh. Dan mengeluh ini akan menjadikan bahaya pada diri seseorang ini sendiri. Yang kedua, kita jangan terjerumus kepada maksiat tanpa kita taubat. Berhati-hatilah dalam hidup kita. Jangan sampai kita terjebak ke lembah maksiat, terjebak ataupun termasuk dalam perkara maksiat. Dan apabila kita buat maksiat, kita ni tak nak taubat. Tak nak sepatutnya dengan kita buat maksiat maka cepat-cepat kita taubat. Tak. Ada orang yang dia hidup dalam keadaan yang dia ni tak sedar dia sudah buat maksiat. Dan ataupun dia sedar dia buat maksiat, tiba-tiba dia tak taubat. Kerana maksiat ini mengganggu hidup seseorang. Para hadirin sekalian kena ingat, siapa yang terlibat dengan maksiat, apa sahaja maksiat yang dilakukan, dia akan terganggu hidup. Terganggu ni macam mana? Kita ni akan terganggu, perasaan kita terganggu. Kerana maksiat itu menawarkan iman. Dia akan menjadi tawar. Rasa perasaan terhadap agama ni jadi hilang. Apabila orang yang buat maksiat, kita buat contoh apa dia? Yang mudahnya, orang yang suka mengumpat. Kalau dia suka je mengumpat dalam hidup dia nak berzikir tu jadi tawar terus. Mana mungkin dia nak berzikir? Takkan dia nak berzikir lepas pada mengumpat berzikir misal contohnya. Tak ada. Mana ada orang yang lepas pada mengumpat dia nak berzikir. Lepas pada mengumpat dia jadi rasa penat, letih lah dia yang mengumpat.
seharian mengumpat, misal contohnya dia mengumpat dalam keadaan yang lama, dia akan menawarkan keimanan dia. Kita ni kalau kita buat contoh yang lain lagi, apa dia, kalau kita buat maksiat, tak payah buat maksiat pun, kadang-kadang buat yang urusan dunia, tawar terus terhadap urusan akhirat. Kita buat urusan dunia kan, round shopping, round pusing banyak-banyak, tempat di pasaraya. Lepas pada tu kita nak pergi sembahyang tarawih, malas dah kitanya. Malas kita nak sembahyang tarawih. Kerana apa dia? Kerana itu bukan buat maksiat lagi, kita buat urusan dunia. Kita hidup dengan suasana dunia, kita pun dah jadi tawar terhadap urusan akhirat. Dia akan jadi demikian. Siapa-siapa yang buat maksiat lebih dahsyat lagi. Buat maksiat, minum arak, na'udzubillah min dzalik. Apabila seorang yang minum arak saja, tanpa dia bertaubat, dia akan jadi hambar terhadap agama. Dia nak baca Quran dah tak ada dah, dia nak sembahyang pun tak ada dah. Akhirnya dia kata, kalau aku berani buat maksiat ni satu, takkan yang kedua aku tak buat, yang ketiga aku tak buat. Dia akan berjangkit. Apabila berjangkit, dia akan menimbulkan lagi kerosakan dalam hidup seseorang ini sendiri. Sebab itu pada diri kitanya, jangan terjebak dalam lembah maksiat, jangan termasuk dalam keadaan orang yang melakukan maksiat. Disebut tanpa kita taubat. Kalau kita tersilap buat maksiat, cepat-cepat taubat pada Allah, minta ampun pada Allah, bertaubat dan beristighfar pada Allah. Qul huwa min indi anfusikum, katakanlah keadaan yang berlaku ni hasil daripada usaha kamu, kerja kamulah yang menyebabkan terjadi demikian. Kalau kamu tak buat macam ni, maka kamu tak kesan pada kamu tak ada. Tapi apabila kamu buat maksiat, kamu akan jadi sempit dada kamu, jadi susah hidup kamu, payah perjalanan kehidupan kamu. Kerana apa dia? Maksiat dia menghalang daripada keberkatan yang datang. Berkat tu dah tak ada dah dengan kita buat maksiat. Orang yang makan rasuah, nak suruh jadi bahagia hidup dia, tak bahagia dah. Kerana rasuah itu hilang berkat. Rezeki yang lain tu, apabila dia ambil daripada duit harta benda daripada dia rasuah, dia gaul dengan harta benda yang halal, hilang habis keberkatan daripada harta benda dia ni sendiri. Dia buat rumah, dia tak selesa dengan rumah dia. Dia berumah tangga dia berantakan. Orang yang buat maksiat dia tidak akan jadi ketenangan dalam hidup dia. Dia tinggal solat, seorang yang tinggal solat, para hadirin sekalian ingat, dia akan jadi tenang hidup? Tak. Dia tak pernah tenang hidup dia. Dia hidup resah gelisah je memanjang. Sepatutnya apabila kita ni dalam keadaan resah gelisah, kita akan buat amal ibadah. Amal ibadah akan menenangkan hidup seorang. Para hadirin sekalian tengok ya, anda buat contoh yang mudah. Bagaimana amal ibadah ni tenang. Para hadirin sekalian berada dalam bulan Ramadan, rasa tenang je sikit. Kita masuk je dalam bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, jadual kita berubah terus. Senang je nak bangun sahur tu senang je. Cuba masuk dalam bulan lain, nak bangun sebelum subuh senang, susah. Pukul 10 malam senang, duduk di surau di masjid ni biasa je pukul 10 malam dalam bulan Ramadan. Tapi kalau dalam bulan yang lain, pukul 10 malam duduk kat mana? Depan TV dah, tengok cekrama, dia panggil demikian. Yang anak biasa dia sebut ni. Nak sebutnya pukul 10 malam, tak duduk dah di masjid. Kalau duduk juga orang panggil warak, memang tu warak katanya. Tak ada dah. Pukul 10.30 malam duduk masjid lagi, di surau lagi. Dia akan jadi demikian. Kita buat contoh yang mudah, tenang tak tenang buat ibadah ni, kita pergi Mekah. Cuba pergi Mekah, masuk je kawasan sampai di Mekah tu je, duduk di kawasan Baitullah Haram, tenang, tak ada dah urusan, tak ada dah rasa tak ada dah urusan terhadap urusan dunia tu, tak ada dah pada kita. Rasa lapang yang amat sangat ya Allah kurniakan pada kita. Kesan daripada ibadah baca Quran. Tadi kita bertompek meraung beletih nak marah tadi kan, bukan main lagi kita sakit hati, baca je Quran, tenang je balik. Ni kita ni jadi lapang je. Cuba buat maksiat. Orang buat maksiat tenang hidup, tak tenang, tak pernah tenang. Sehingga kan, cuba para hadirin sekalian perhati, yang nak ulang banyak kali kan, penyanyi-penyanyi itu yang mereka buka aurat, kemudian mereka bertempik, melolong, meraung dalam nyanyian mereka ini, kemudian hidup mereka tenang? Tak tenang. Sekarang zaman penghijrahan penyanyi-penyanyi kan, kita tengok seorang menutup aurat. Kemudian apabila kita tanya macam mana, dia kata perjalanan baru dalam hidup, rasa ketenangan dalam hidup. Masuk bulan Ramadan ni ada perubahan diri, dia akan rasa demikian. Apatah lagi kita yang dah lama dah dalam ibadah pada Allah. Kalau orang yang baru bersama dengan Islam pun rasa tenang, apatah lagi orang yang dah lama dalam Islam. Patutnya kita yang dah lama dalam Islam ni lagi naik kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabima kasabat aydikum
Semua itu hasil daripada usaha yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan dalam hidup kamu. Maknanya jaga-jaga yang ni. Jangan sampai kita buat maksiat. Buat je maksiat, hilang berkat. Apabila hilang berkat, dada jadi sempit. Apabila dada dah mula jadi sempit, di waktu tersebut kita dah mula jadi, pada diri kita jadi kosong, jadi hilang nilai pada dalam kehidupan kita ini sendiri. Kita naik kereta kan, naik kereta baca doa, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sedap, seronok, tenang je kita memulakan perjalanan tenang. Lepas tu berjalan sikit, pasang radio era misal contoh, pasang je radio era, hilang doa kita tadi, melayang lebur je doa kita yang kita baca tadi. Eloklah kita buat amal ibadah, tiba-tiba kita campur dengan maksiat. Kenduri kahwin anak kita, bagus. Kenduri kahwin anak kita tu bagus, jemput orang tu, jemput orang ni datang. Tiba-tiba panggil band, panggil kumpulan karaoke misal contoh, untuk menyanyi dalam majlis kenduri kahwin anak kita. Habis keberkatan yang kita bina tadi. Elok dah kita telah buat benda yang diberkati oleh Allah, tiba-tiba masukkan benda maksiat, habislah keberkatan. Akad nikah di masjid, bagus. Datang akad nikah di masjid di surau, bagus, berkat, cantik, elok dan sebagainya. Tapi jangan buat maksiat. Jangan biasa tegurkan. Buat maksiat apa dia? Lepas pada akad nikah, buat upacara batal wuduk tu kan. Upacara batal wuduk ni tak ada langsung dalam syariat. Islam suruh ada wuduk, dia buat upacara batal wuduk. Kan terbalik tu kita. Islam suruh ada wuduk, dia buat upacara batal wuduk. Macam mana nak batal wuduk? Cium depan tu imam. Cium depan tu imam kan. Lepas pada akad nikah, cium depan tu imam. Tu imam pula terkebir-kebir memandang. Terkelik-kelik tu imam. Habis keberkatan yang Allah jadikan untuk diri kita tadi. Ni contoh-contoh yang mudah. Dalam hidup kita buat amal ibadah, jangan dicampuri dengan maksiat. Siapa yang buat maksiat, dia akan hilang keberkatan dan hilang kerahmatan. Apabila hilang kerahmatan, jadi rosaklah. Kita simpan duit. Dah simpan duit tu bagus. Simpanan, jaga. Tapi kita pergi letak dalam simpanan konvensional, kan rugi kita. Sepatutnya kita dapat pahala. Dapat pahala ni apa dia? Simpan di akaun Islami, wadiah ke, sistem-sistem yang ada ni, banyakkan sistem. Tiba-tiba kita pilih konvensional, habis hilang keberkatan. Yang sepatutnya kita simpan tadi dapat pahala, tiba-tiba dia menghilangkan keberkatan yang Allah jadikan pada kita. Sekarang kan orang tak simpan dengan cara tu. Cara apa dia? Beli emas je senang kita. Beli emas, masa emas rendah aja beli. Cara simpan duit yang mudah. Cuma kemudian simpan je. Kerana emas ni dia ada turun naik dia. Pasaran turun naik, simpan, beli, kemudian beli 2 kilo, 3 kilo seorang macam contohnya. Lepas tu simpan kitanya. Tak apalah, belilah berapa yang kita mampu. Lepas pada tu simpan. Emas tu jangan kita rasa susah simpan. Ustaz, susah nak simpan kat rumah. Simpan dalam pasu bunga misal contoh. Simpan bawa, maknanya simpan je emas tu. Dan mudah-mudahan dengan kita simpan emas itu, lama-lama dia akan naik, dia ada kebaikan daripada simpanan ini sendiri. Dan barat dia cukup takut orang Islam kembali balik pada nilai emas dan juga nilai perak ini sendiri. Emas dan perak ni asal daripada mata wang orang Islam. Barat dia guna kertas, dia tukar kertas menjadi dolar, menjadi euro, menjadi yang ni. Kertas ni hancur lebur. Kalau terbakar kertas tu, tak ada lah, habis nilai. Tapi emas tak boleh. Tengok bagaimana Allah jadikan emas, yang Allah jadikan pada emas ini sendiri. Maknanya Allah jadikan nilai dia berterusan dan panjang masa dia. Lepas hari sekian beli tu kita simpan, kemudian cukup haul bayar zakat, keluarkan zakat daripada emas simpanan kita ini sendiri. Yang ketiga, jauhkan diri kita daripada dengki sesama manusia. Sifat dengki ni kena cuba tanam dalam jiwa kita agar dibuang sedikit demi sedikit. Latih untuk membuang sifat dengki. Tengok je orang lain lebih, nikmat yang Allah bagi pada orang lain, kita sebut itu nikmat dia, bukan nikmat kita. Itu kurniaan dia, bukan kurniaan untuk diri kita. Belajar pada diri kita dipanggil demikian. Kita sebut kalimah-kalimah demikian.
Nikmat yang Allah kurniakan pada kita ni, alhamdulillah, dah banyak ni pun satu nikmat dah yang Allah kurniakan pada kita. Ini latihan dalam hidup kita untuk menerima setiap pemberian yang Allah bagi pada diri seseorang. Kemudian suka balas dendam. Buang penyakit suka balas dendam ini sendiri. Jangan amalkan pada diri kita nak balas dendam. Orang buat khianat pada kita, kita kata tak apalah, Allah lah yang sebaiknya dan sewajarnya untuk membalas. Ya muntaqimu ya Allah, ya muntaqim, Allah lah yang sifat dia yang boleh membalas segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita balas, padan ke? Tak padan. Kalau kita balas, berbaloi ke sama ke dengan yang kejahatan yang dibuat? Tak sama. Tak sama di antara kejahatan kita, balasan kita dengan kejahatan yang dibuat ini sini. Tapi siapa yang selayaknya untuk balas? Biar Allah yang balas. Manakala kita ajar pada diri kita dan didik diri kita untuk menjadi seorang yang pemaaf. Jangan menjadi seorang pendendam dalam hidup. Ni tak dendam, tak berkesudahan. Aku tak halal 7 keturunan disebut. 7 keturunan tu. Dunia akhirat disebut. Dunia akhirat sampai ke akhirat tu tak maaf. Ni yang menyebabkan dendam itu menjadi panjangan. Jiwa kita pun jadi resah. Pantang kita tengok orang yang Allah bagi pada dia nikmat yang kita, misal contoh tadi, dengki tadi, misal contoh. Kita dah dengki dengan orang ni. Allah bagi nikmat pada dia. Kita dengki, sakit hati kita. Allah tambah lagi. Lalu Allah tambah lagi. Kita lagi sakit hati kita. Kita tengok orang kan, kadang-kadang ada orang yang dengki sesama jiran dia. Tengok jiran dia buat post kan, sambung kat depan tu, kita sakit hati dah. Dah mula dah buat post dah gitu. Kita post dia pula kayu cengal pula tu kita sebut. Lepas tu kita dah mula dah sakit hati. Waktu mana kita mula sakit hati ni, kita mula tengok dia dah mula parking depan rumah kita sementara nak siap yang garas kereta dia ni, mula kita tak selesa ni. Lepas tu dah dia siap je, cantik pula, lagi sakit hati. Lagi sakit hati kita ni. Tengok kalau tak cantik, kurang dah sikit sakit hati. Padan pun hodoh, kita sebut demikian. Kita dia yang buat kerja, kita yang sakit hati. Padahal ikut dia lah, dia nak buat macam mana pun. Kemudian dah siap lah tu, tak lama lepas tu dia sambung pula kat belakang pula. Sambung pula belakang. Kita pun tanya, nak buat apa? Kabinet baru ke? Kita tanya. Kabinet baru ke? Kabinet cengal, dia sebut. Cengal juga kita sebut. Dah mula sakit hati tu. Lagi bertambah. Ni sama-sama jiran baru. Sama-sama jiran baru. Apatah lagi dengan orang lain. Ni benda-benda yang menyebabkan akhirnya dengki yang tak berkesudahan ini merosakkan hidup seorang. Orang yang Allah bagi nikmat pada dia, kita sebut alhamdulillah. Kita boleh tengok nikmat dia pun kita nikmat. Kita boleh tengok nikmat dia pun kita nikmat. Kita kena ajar demikian. Kalaupun Allah dah bagi dah peluang untuk kita tengok. Macam kita boleh tengok istana raja kan. Kadang-kadang pagar dia tu besar je. Kita tak tahu macam manalah istana kat dalam. Rasa nak tengok je istana. Kita boleh tengok istana tu pun kita rasa nikmat. Ini kan sama juga apabila Allah bagi peluang untuk kita tengok kereta baru orang. Kita tengok kereta baru orang, kita kena rasa nikmat. Alhamdulillah, aku boleh tengok juga kereta dia. Bukan sekadar dengar, tapi boleh tengok itu sebut. Maknanya boleh tengok itu pun nikmat. Walaupun kita tak boleh naik. Maknanya kita rasa syukur dengan nikmat yang Allah kurniakan pada dia. Itu cara demikian. Baru kita rasa lapang. Anak dia berjaya, alhamdulillah kita sebut. Anak kita tak berjaya pun tak apa. Yang penting anak jiran kita berjaya. Paling-paling tidak ada orang lain yang Allah bagi nikmat yang kita tak dapat nikmat itu. Kalau kita boleh hidup macam tu lah, anak rasa dunia ni jadi aman. Kita boleh berlapang dada kan tengok orang lain, alhamdulillah kita sebut. Tengok je nikmat dia, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan yang Allah kurniakan pada seseorang. Dan iri terhadap kurniaan yang diberikan Allah kepada seseorang. Jangan dengki dengan kurniaan yang Allah bagi pada seseorang ini sendiri. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah patut dalam hidup kamu untuk kamu dengki dengan manusia yang lain terhadap apa yang Allah kurniakan terhadapnya yang dilebihkan oleh Allah padanya tersebut? Patut ke dalam hidup kamu ni
Dalam hidup kamu ni, kamu tengok orang dapat nikmat, kamu dengki dengan dia. Padahal nikmat yang dia dapat itu pemberian Allah. Ikut Allah lah, Allah nak bagi pada siapa. Kalau Allah belum lagi bagi pada kita, maknanya hari ni nikmat ni tak dapat lagi untuk diri kita. Allah bagi pada orang ni, bagi pada dia. Alhamdulillah, Allah bagi pada dia, tak bagi lagi pada diri kita. Itu cara demikian pada diri kita. Tapi orang kita tak. Kalau dia dengki, dia akan cuba buat khianat. Dia dengki pada seorang, dia cuba buat khianat. Dia singgung kanan, dia singgung kiri. Dia dah mula tu. Dia mula ampu orang tu, dia ampu orang ni. Dia mula, kalau dia tak berjaya juga, dia cari tutup bomoh, suruh sihir orang yang dia dengki tersebut. Ni yang berlaku dalam masyarakat kita ni. Dia tak puas hati dengan, kadang-kadang tak puas hati dengan jiran je, tak puas hati dengan rakan sepejabat je, dia akan sihir orang tu, dia sihir orang ni. Hidup dalam keadaan tak selesa sepanjang masa pada diri dia. Yang berlaku dalam di kalangan masyarakat kita, dia dengki dan sebagainya, yang akhirnya padahal Allah sedang bagi kelebihan pada seorang. Kita tengok budak-budak muda yang baru, budak-budak muda yang baru yang sedang bersemangat dalam kerja. Kita kadang-kadang setengah-setengah orang dia mula tindas. Kamu baru je lagi, baru makan garam je disebut. Aku dah lama dah makan garam disebut. Akhirnya budak tersebut tak boleh naik. Kenapa? Kita yang tindas kreativiti yang ada pada diri dia. Yang akhirnya kita yang rasa kita lebih hebat. Kita dah lama kan kita sebut. Yang ni yang merosakkan pada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la rahata lil hasud. Rasulullah kata, tak ada ketenangan bagi orang yang dengki. Tak ada ketenangan. Siapa yang hidup dia penuh dengan dengki, hilanglah ketenangan pada diri dia. La rahata lil hasud. Rasulullah kata, tak ada kelapangan dalam hidup orang yang dengki. Siapa yang dengki je, Allah jadikan pada diri dia kesusahan, kesakitan dalam hidup dia. Kerana apa dia? Kerana nikmat yang Allah kurniakan pada seorang ini sendiri. Kadang-kadang kan ada orang tengok keluarga kita bahagia je, tenang je hidup, dengki terus. Ada terus orang dengki. Kalau kita tanya, kenapa yang kamu buat orang ni macam ni, macam ni? Aku tak boleh tengok keluarga dia tenang. Aku sakit hati tengok keluarga dia bahagia. Ini yang terjadi ni. Ya akhirnya sihir menyihir. Akhirnya khianat mengkhianati. Khianat mengkhianati ni punca apa dia? Punca kerana dia tak tenang dalam hidup. Orang yang tak tenang ini sendiri. Suatu ulama-ulama kata, kalau kita dapat nikmat, kita duduk kawasan yang sama nikmat dan kita kena berkongsi nikmat. Jangan kita dapat nikmat yang menyebabkan kita tak berkongsi nikmat. Suatu datang dalam agama ajar apa dia? Apabila kita ada nikmat, maka di sana adanya zakat. Kalau kita dapat nikmat, di sana adanya sedekah yang diajar. Kenapa? Nak suruh nikmat yang kita dapat ini dikongsi bersama supaya tak timbulnya rasa dengki dan iri hati. Tak rasa dengki dan iri hati. Katakanlah para hadirin sekalian diberi kurniaan oleh Allah satu kelebihan. Kelebihan apa dia? Kadang-kadang kita dapat zuriat, dapat anak, dapat cucu misalnya contoh. Panggil orang ramai, datanglah jemput ke rumah ya, saya nak buat jamuan kesyukuran di atas dapatnya cucu ini sendiri. Kerana kadang-kadang mata-mata yang mandang penuh dengan dengki, kita dapat cucu. Senang je. Kadang-kadang kita diberi nikmat apa dia? Nikmat yang Allah bagi bonus sikit pada kita. Adalah bonus raya RM500 misalnya contohnya. RM500 kan bonus raya ni. Jadi bonus raya kita ni nak suruh jangan bagi dengki, bagaimana? Keluarkan duit sikit. Keluar 500 ni, RM50 keluarlah. Untuk apa dia? Panggil anak-anak yatim, bagi pada mereka, bagi RM5 seorang misal contohnya. Dah berapa orang yang kita dapat kongsi. Jadi anak-anak yatim ni akan baca doa, ya Allah, nikmatnya ya Allah kurniakan pada kamu. Baru RM50. Kita boleh bayangkan kalau Allah bagi nikmat yang banyak dan nikmat yang banyak. Berkongsi rasa nikmat ini penting supaya tak berlakunya yang disebut dengan dengki pada seorang. Para hadirin sekalian, Allah bagi kelebihan rumah yang lapang, rumah yang luas. Misalnya contohnya, panggil kawan-kawan kita, jom datang rumah saya, jom datang rumah kita ni. Waktu mana datang rumah kita ni, kita kata buatlah macam rumah sendiri ya. Kita sebut, senang kita sebut. Kawan-kawan kita pun meniarap, melentang dalam rumah kita, buat macam rumah sendiri dah kan. Kemudian kita nak suruh dia rasa nikmat sama dengan apa yang kita dapat dengan nikmat ini sendiri. Itu cara yang Allah jadikan dalam hidup kita. Payah kita kadang-kadang. Sebab tu orang senang dengki. Kita dapat ada rumah, kemudian kita tutup rumah kita. Bila nak suruh orang datang ni, masa-masa tertentu.
Jadi lama-lama orang lama benci. Kebencian ini wujud, dia akan jadi demikian. Tengok dalam rumah-rumah pemimpin kan, ramai mana orang jadi benci dan benci, yang akhirnya dia anggap diktator pada mereka. Kepemimpinan yang dia buat eksklusif untuk rumah dia aja. Dia tak rasa sama untuk rakyat sama. Tapi mana-mana pemimpin yang buka sama untuk rakyat, yang menyebabkan rakyat tu akan rasa tumpang sama kenikmatan yang Allah bagi pada mereka sendiri. Tengok di Mesir kan, Hosni Mubarak, waktu mana dia senang, waktu mana dia jadi presiden dahulu, dia jadikan diri dia ni eksklusif ni. Dia nak jalan pun, jalan dua jalan tu mesti ditutup, jarak yang berapa jam sebelum daripada dia lalu kawasan ini. Ni bagaimana zalimnya Hosni Mubarak dahulu. Kemudian dia sendirinya, kalau dia nak pergi pasar raya, nak pergi mana-mana pun, pasar raya tu kena tutup. Kenapa? Kerana dia nak membeli belah. Nak sebut sampai tahap demikian, kedai-kedai dan sebagainya. Polis-polis ni yang special branch ni, maknanya kena jaga betul-betul. Berapa jam tu? 6 jam ataupun 12 jam sebelum daripada dia datang kawasan itu sendiri. Nak jaga ni kawasan dia selamat. Tapi apabila jatuh je Hosni Mubarak, datang Dr. Morsi buka istana yang dia tak bagi sebelum daripada ni. Rakyat-rakyat pun datang tengok, macam ni rupa-rupanya, datang macam ni. Rakyat-rakyat ni rasa kasih kepada pimpinan yang baru, benci kepada kepimpinan yang lama. Demikianlah dalam hidup kita. Sultan Kelantan kan, ni sejarah ni, nak buat malam ni, malam besok nak buat qiyam bersama dengan rakyat. Dalam istana jemput rakyat untuk datang ni, untuk qiyam. Satu-satunya sultan di negara Malaysia kita ni nak jemput rakyat qiyam bersama dengan dia. Tak ada lagi setakat ni sultan-sultan yang nak buat. Yang ni lah yang pertama kira-kira nak buat, jemput rakyat malam Jumaat ni. Kira-kira malam Jumaat ni datang ramai-ramai ke istana dia, qiyam with me, disebut demikian. Qiyam bersama dengan saya ni. Kemudian bersama dengan dia tu jemput rakyat datang ke istana untuk bersahur, dan juga yang namakan dengan qiyamul lail di istana ini sendiri. Terkejut, memang menjadi kejutan di kalangan rakyat-rakyat. Dulu sampai istana tu orang panggil, ada istana air mata dipanggil. Istana air mata, kenapa? Ambil tanah rakyat nak buat istana tersebut. Sekarang datang sultan yang baru ni, cuma sayang tak kahwin lagi tu je dia ni. Yang lain okey semua dah. Doalah biar Allah jadikan dia ni cepat kahwin, mudah jumpa jodoh, senang ceritanya. Kahwin dah tapi bercerai. Dulu kahwin, kemudian cerai, lari balik dia panggil. Orang kahwin dengan orang Thailand. Kemudian nak sebutnya ni gambaran. Apabila buka je rakyat seronok. Kan dia datang ke masjid pun datang seorang-seorang je. Tak ada disiap dengan pakai jubah putih tu lah. Jubah yang harga RM45 selai tu. Jubah itulah yang dia datang. Dan orang lain dalam, maknanya ini satu perubahan, dipanggil kepimpinan yang baru, cara yang Allah jadikan. Jadi hilanglah yang namakan dengan kesombongan, kedengkian orang pada dia. Mudah-mudahan Allah jadikan dia di kalangan orang yang saleh, dan Allah jadikan dia di kalangan orang yang selayaknya dibaca doa untuk dia. Ni tak baca doa, kadang-kadang kita baca doa tak tahu apa-apa sultan buat. Kadang-kadang kita baca doa supaya sultan panjang umur, tengok dia minum arak misal contohnya. Tak ke berdosa kita baca doa untuk dia? Kita baca doa untuk dia, tiba-tiba dia peluk dengan betina-betina lain dan sebagainya. Nak sebutnya bukan sultan sinilah, sultan Australia dipanggil. Nak sebutnya gambaran demikian. Kalau dia buat demikian, habislah kita baca doa, dosalah kita baca doa untuk dia. Tapi kalau sultan itu jaga betul agama, dapat pahala lah pada diri kita. Kan kita ni baru tak rasa dengki, baru tak rasa nak marah, baru rasa tenang. Tenang apa dia? Kerana adanya agama. Agama itu menenangkan hidup seseorang. Ni kan cakap banyak kan, kena gam kita kan. Kemudian yang keempat, benda yang boleh menyesakkan dada lagi, berpaling daripada peringatan Allah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Dia tak buat maksiat, tapi dia buat tak reti terhadap ketaatan dia ni. Maksudnya ada orang yang dia tak, katakanlah dia tak nampak dia buat zahir maksiat, dia tak zahirkan dia buat maksiat, tak minum arak, tak menipu orang, tidak berzina, tidak apa dia, tidak
tapi sembahyang pun tidak juga dia panggil. Jenis tidak, sembahyang pun tidak, tak nampak. Tidak, tinggal sembahyang tu maksiat. Ya maksiat, tapi dia tak nampak pada zahirnya. Dia meninggalkan sembahyang tadi, dia tidak buat maksiat. Kadang-kadang ada orang yang dia bercakap dengan kita lemah lembut je, dia bercakap, tak nampak dia buat maksiat, tapi aurat tak tutup. Misal contoh, dia buat maksiat, ya, dia sedang buat maksiat. Orang ni apa dia? Orang ni sedang berpaling daripada peringatan Allah. Dia sedang berpaling daripada peringatan Allah. Dia tak buat benda yang dilarang oleh Allah, pada masa yang sama dia tak buat benda yang disuruh oleh Allah, maka dia berpaling daripada peringatan Allah. Dua-dua tak buat. Macam ada setengah-setengah orang, dua-dua dia buat. Saya ustaz, kan anak biasa cerita ni, seorang hamba Allah datang, saya ustaz, saya buat dua-dua. Apa dua-dua tu? Kita sebut. Dia kata saya pasang masjid pun saf yang pertama, kelab malam pun saf yang pertama juga dia sebut. Dua-dua saf yang pertama. Senang kita sebut. Kenapa buat dua-dua macam tu? Dia tak nak suruh Allah pening dengan saya, dia sebut. Senang dia sebut demikian. Ada orang yang buat dua-dua, padahal kita jawab, tak ada. Mana ada Allah pening dengan kita? Kita yang pening dengan kehidupan kita. Kita yang keliru dalam perjalanan hidup, dipanggil demikian. Orang yang jaga perintah Allah dalam hidup dia, apabila dia jaga perintah Allah, dia tak pernah rasa keliru pada diri dia. Dia tahu yang mana dia kena buat dan yang mana dia kena tinggal. Ni tak, tinggal semua. Mengumpat tak, mencuri tak, zina tak, sembahyang tak, puasa tak, jenis tak semua dipanggil. Yang jenis semua jadi larah je pada dia. Maknanya dia berpaling daripada peringatan Allah. Yang tu cara demikian. Yang ni Allah sebut, fa inna lahu ma'isyatan danka. Aku sediakan pada diri dia satu kehidupan yang sempit pada diri dia. Yang Allah jadikan. Maknanya jaga-jaga dalam hidup kita, jangan kita lakukan 4 perkara ini sendiri. Damailah bersama dengan Allah dalam hidup pada diri kita, bersama dengan Tuhan kita, dia panggil demikian. Dalam beragama ni kita kena rasa tenang dengan syariat. Maksudnya kita kena rasa lapang dengan syariat. Kalau kita tak rasa lapang dengan syariat, maka kita akan hilang ketenangan dalam hidup kita. Maknanya kita kena rasa gembira. Tatkala mana Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam bulan Ramadan, rasa gembira, alhamdulillah. Sampai pada 10 akhir Ramadan, alhamdulillah, tenangnya kita dengan agama dipanggil. Kemudian kita tengok Al-Quran, kita pun pergi pegang Al-Quran, baca Quran. Maknanya melapangkan diri kita dengan agama. Damailah kita bersama dengan Allah dalam hidup. Ketenangan hamba adalah ketika mana ia dekat dengan Allah, dengan Tuhannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut ketenangan as-sakinah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Karim. Seperti mana Allah sebut, summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Kemudian Allah turunkan ketenangan Allah. Ketenangan ini turun bila? Ala rasulih, ke atas rasul-rasulnya, wa alal mu'minin, dan ke atas orang mukmin. Wa anzala junudan lam tarawha. Kemudian Allah turunkan tentera-tentera yang kamu tak nampak. Ni cerita waktu mana dalam surah Al-Fath Allah cerita tentang kemenangan Islam. Di saat mana saat dada ni sempit. Kan kadang-kadang kita buat kerja-kerja Islam ni, ada masa-masa dada kita jadi sempit. Bila dah masa dada kita jadi sempit? Waktu mana nama kita masuk dalam senarai pengganas, misal contoh. Sempit tak sempit dada? Ya, sempit. Kemudian waktu mana kita hidup dalam keadaan kita dah mula, orang dah tuduh kita membawa ajaran sesat. Sempit tak sempit? Sempit dada. Waktu ni sempit dada itu berlaku sempit dada ni pada seorang. Macam mana nak suruh lapangkan sempit dada tadi? Kita diajar supaya banyakkan diri kita dengan Allah. Diri kita ni kena hampirkan diri dengan Allah. Bila kita hampir diri kita dengan Allah, maka di waktu tersebut ketenangan itu akan datang dalam hidup kita. Kita dalam rumah tangga pun rasa kejap-kejap jadi sempit dada. Tak sama perangai kita dengan perangai suami kita, akhlak kita dengan anak-anak kita, sempit dada juga. Kadang-kadang kita duk masak kat dapur, misal contohnya, kita siap makanan, suami kita relax, termungkang, dia tidur saja. Tak kesempit dada, sempit je dada. Waktu mana nak berbuka, tersengih-sengih datang. Tak sempit dada, sempit dada.
Kita kan kadang-kadang kita dah siap-siap makanan, anak menantu kita relax je tidur. Tengok cerita lagi tu, yang kita kelam kabut bagaikan nak arak dekat dapur ni, nak bersiap. Waktu tersebut sakit hati. Ya. Turun sakit hati ni. Kalau boleh nak letak racun je dalam ni senang. Rasa geram je dengan makan nombor satu. Tapi siap makan basuh pinggan pun tidak. Kemudian nak simpan pun tidak. Kita juga yang simpan. Sakit hati. Sakit hati. Tapi nak suruh hilangkan sakit hati tadi, apa dia? Allah jadikan hidupkan diri kita dengan Allah. Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim. Syaitan dah nak masuk dah tu, kita sebut. Syaitan dah nak masuk dah tu. Waktu mana cepat mula kita naik sing je rasa. Kan waktu mana rasa berasap je telinga. Waktu mana kita dah mula berasap telinga tu, kita pun istighfar. Astaghfirullahalazim. Aku ni nak jadi hamba Allah ke nak jadi hamba syaitan? Kita sebut. Nak jadi waktu itulah bila kita boleh kawal diri kita, wa anzalallahu sakinah, Allah turunkan ketenangan pada diri kita. Boleh jadi kenapa jadi macam ni, aku dulu macam ni jugalah buat pada ibu aku dahulu. Yang ni lah Allah balas. Hari ni Allah dah balas lah. Kita pun tengok muhasabah diri, tengok kenapa jadi macam ni. Oh ni boleh jadi kerana dulu kita pernah buat macam ni pada orang lain. Ni lah orang balas pada kita macam ni. Kalaulah kita tak buat macam ni dahulu, tak mungkin Allah nak buat macam ni. Ni Allah balas di dunia. Alhamdulillah, Allah balas di dunia. Allah tak balas di akhirat. Mulut kita akan jadi tenang, dipanggil demikian. Kadang-kadang kan kita jumpa dengan orang, kita tanya barang kan, nak beli barang, ni berapa harga ni? Nak ambil je, tak ada duit tak payah tanya. Kan sakit hati kita. Nak beli ambil je dia sebut. Kalau tak payah tanya-tanya, kita kata lah, saya baru tanya je berapa harga barang ni. Ada duit ke tak ada duit, dia tanya. Kan kita dah mula dah diprovok demikian. Orang Arab biasa macam tu. Orang Arab, kita masuk kedai dia, kita tanya, ni berapa harga? Ni berapa harga ni? Kita tanya baru harga barang. Aku tahu muka kau ni tak ada duit, dia kata. Keluarlah, dia sebut. Rasa nak keluar beg duit tu hempah je depan dia. Kan? Tapi orang yang tenang, relax je dia, tenang. Engkau nak suruh aku keluar, aku boleh keluar, tak ada masalah. Kan senang, maknanya engkau tak nak berniaga, biasa. Tapi kita tengok orang barat dia berniaga macam mana. Orang barat dia niaga, dia layan daripada kita muka pintu sampai kita keluar balik dari muka pintu. Tapi orang Arab, setengah-setengah negara Arab kalau kita pergilah, orang Arab betul, dia buat memang kasar cara dia berniaga. Waktu tu sakit hati kita, sakit. Tapi kita diajar supaya apa dia? Cek balik. Boleh jadi begitu juga kot kita layan orang. Allah balaskan hari ni untuk diri kita dengan cara demikian. Barulah kita termenung balik pada diri kita. Allah akan balas satu ketika. Boleh jadi 10 tahun yang sudah kita pernah bercakap kasar dengan orang. Hari ni Allah mula membalas demikian untuk diri kita. Biarlah Allah balas di dunia, jangan Allah balas di akhirat. Allah balas di dunia, ada juga nilai, ada value. Balasan Allah di dunia, paling tidak Allah kafarah dosa, paling tidak Allah bagi pahala. Tetapi untuk di akhirat, kalau Allah balas di akhirat, ada lagi untuk dosa pahala? Tak ada dah. Jadi di waktu ini pembalasan di dunia lebih bernilai daripada dibalas di akhirat nanti. Kemudian disebut lagi fa anzalas sakinata alaihim, dan Allah turunkan ketenangan ke atas mereka, orang yang beriman itu. Kemudian dalam surah At-Taubah Allah sebut fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih, dan Allah turunkan ketenangan kepada rasul-rasulnya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah sebut fa anzalallahu sakinatahu alaih, dan Allah turunkan ketenangan kepadanya. Sakinah ini Allah sebut banyak kali dalam Quran. Sakinah. Kita sebut sakinah ni maknanya apa dia? Ketenangan. Dalam hidup kita ni nak sangat jadi tenang. Bawa kereta tu bertenang je dipanggil. Kemudian bercakap tu pun bertenang je. Kemudian kita hidup bertenang, tidak gelojoh. Yang gelojoh itu perangai syaitan. Sebab tu dalam kan anak cerita dalam apa dia, tanyalah ustaz baru ni. Dalam solat itu Allah ajar bagaimana kita jadi tenang. Bila? Waktu mana kita i'tidal. Kita i'tidal tu sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Kita berdiri tu. Dalam kita tegak atau kita berdiri tu, waktu tu kita menenangkan diri kita. Siapa yang sami Allahu liman hamidah, sujud terus. Maknanya hidup dia tak pernah tenang.
Siapa dia? Sami Allahu liman hamidah, dia pun diri. Rabbana lakal hamd, rabbighfirli wa liwalidayya, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia baca doa, misal contohnya waktu mana dia sedang tegak ini sendiri, maknanya hidup dia penuh dengan ketenangan. Sebab tu Islam ajar supaya ada tamak-ninah. Tamak-ninah dalam agama ni, dalam solat tersebut, nak suruh apa dia? Tenanglah. Hidup kita ni kan gelojoh, tak sabar. Tak sabar banyak je. Kadang-kadang baru pukul 4 tak sabar nak suruh jadi pukul 7. Nak suruh berbuka puasa cepat, tak sabar kan? Hidup kita ni kadang-kadang tak sabar. Tak sabar tu ada je. Baru je puasa 20 dah beli dah baju raya. Maknanya tak sabar kan kita. Siap dah, kuih raya tu dah susun dah. Kuih raya dah susun. Maknanya tak sabar dalam hidup kita. Tunggulah sikit, nak susun pun tunggu malam raya ke baru nak susun. Ni tak, siap dah dia, atur dah atas meja tu kuih raya. Kadang-kadang kuih raya dah habis dah, raya tak sampai lagi. Nak sebutnya tak sabarnya dalam hidup pada diri kita. Lalu Allah turunkan ketenangan. Apabila Allah turunkan ketenangan, itulah maknanya kelapangan dalam hidup seseorang. Ketenangan adalah ketetapan hati kepada Allah, ataupun ketenangan jiwa kerana berserah diri kepada Allah yang Maha Rahman. Ketenangan timbul kerana kestabilan hati serta perasaan aman dan juga tenteram. Bila datangnya ketenangan? Apabila kita boleh lapangkan hati kita dan perasaan aman dan juga tenteram. Maknanya pada diri kitanya, kita tenang datang ni, kita boleh kawal hati kita. Jangan ikut perasaan, jangan. Nak marah senang, nak marah senang je. Kita turun-turun kapal terbang sampai di Jeddah misal contoh. Penat. Dalam ihram pula misal contohnya. Kemudian Pak Arab pula kejap tutup immigration, kejap suruh pindah sana, kejap suruh ni. Ni dah nak mula tu, nak mula. Dan nak mula dah kita. Lepas tu pula yang kat luar tu pula sibuk tanya, lambat lagi ke nak keluar? Lambat lagi ke nak keluar? Yang ni dah mula dah. Kita pun dah mula gelisah dah. Kerana apa dia? Hati kita tak boleh nak kawal dah pada diri kita. Dia jadi demikian. Sebab tu anak-anak kita kan kadang-kadang dekat nak berbuka tu ni, lambat lagi ke? Lambat lagi. Kita kata relax bro, relax. Kita sebut relax, tenang je dulu. Zikir dulu. Zikir ni akan tenang. Bila tenang je, insya-Allah kita akan jadi lapang pada diri kita. Waktu mana berbuka tu, kita akan rasa seronok je yang Allah bagi pada diri kita. Ni tak siap gaul nasi awal-awal lagi dia ni. Dah nak menunggu berbuka, lambat sangat tu gaul. Tolak ke depan, tarik ke belakang. Dia ni. Nak berbuka lambat sangat dia ni sini. Ketenangan hanya akan dapat oleh orang yang beriman. Ni je yang akan dapat. Para hadirin sekalian, nak harap daripada orang kafir untuk jadi tenang? Tak. Kalau kita nampak tenang je dia hidup tu, dia berlakon je. Dia berlakon je tenang. Hidup dia tenang ke? Tak. Kerana dia tidak ada matlamat dalam hidup. Yang boleh jadi tenang dalam hidup ni siapa? Mesti dia beriman. Apabila dia beriman, maknanya dia sudah ada matlamat dalam hidup. Kita ni kan, apabila datang je malaikat maut cabut nyawa kita, tenang je kita. Keluar roh tu, waktu mana nak keluar roh tu, mulut kita pun tahu dah, kita ni menghadap depan Allah. Mulut kita pun sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lapang je keluar, tenang je. Kita boleh tengok bagaimana lapangnya orang yang gugur syahid di jalan Allah. Anda tengok ni, dalam bulan Ramadan gini ni, orang kena tembak kan di bumi Syria. Kena tembak tu, lepung kena tembak tu, dia dah gugur dah, jatuh dah. Kemudian sahabat-sahabat dia sebut, sabar. Syurga kejap lagi syurga. Sabar, syurga kejap lagi. Dia pun sebut asyhadu an la ilaha illallah. Jari dia pun terangkat terus. Jari dia terangkat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun senyum menghadap di hadapan Allah. Berbuka puasa dalam syurga. Kita kan bagaimana orang yang Allah tenangkan dia. Tahu dah mati. Kalau seorang kena tembak, buatnya kita kena tembak, mati. Contoh. Yang dianya tak ada. Waktu mana kena tembak dia tahu dah. Digugur syahid. Dia keluar daripada rumah tadi. Bagaimana dia dengan anak dia? Bagaimana dia dengan isteri dia? Yang pejuang untuk membebaskan bumi Syria ini sendiri. Macam mana keadaan pada diri dia? Keluar dia daripada rumah dia, meninggalkan anak isteri kat rumah ni. Yang keluar tak tentu lagi boleh balik.
budak-budak muda lagi berjuang ni, seronok ni. Anda tengok dalam YouTube tu, kita tengok dalam YouTube tu macam mana mereka kejap-kejap ke depan, kejap-kejap ke belakang, kejap-kejap tembak tu, rasa seronok, enjoy dia. Dengan apa dia? Boleh menembak orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala ini sendiri. Tenang hidup. Sembahyang tu, tengok yang terbaru ni, dalam dentuman peluru tu, bom pom pom, sembahyang tenang, Allahu Akbar, sembahyang tenang je mereka sembahyang. Sembahyang dalam keadaan jemaah lagi tu, senapang letak kat depan, boleh sembahyang berjemaah lagi atas jalan tu, atas jalan. Kita tak ada dah. Kalau bunyi tom tom, nyorok terus, nyorok. Yang mati ni sebut. Habis dia tak tenang sampai bagi salam. Bagi salam, dia diambil, direkam pejuang-pejuang yang sedang bersolat tengah-tengah dentuman peluru itu sendiri. Para hadirin sekalian, kena tarik bahasa Arab lah sikit. Tarik bahasa Arab, boleh tengok bagaimana suasana Syria yang sedang berlaku sekarang. Yang kemarin tu di-upload cepat-cepat dalam internet. Cerita-cerita baru. Macam Perdana Menteri Syria yang apa dia? Yang keluar daripada, yang tak bersama dengan Bashar Assad. Baru kemarin dulu. Kemudian seorang menteri dia yang cuba keluar juga daripada, lari juga daripada kabinet ini sendiri. Tak nak lagi jadi bersongkol dengan Bashar Assad. Menteri Keuangan dia cuba lari tu. Bila cuba lari ni, ditangkap Menteri Keuangan itu. Ditangkap. Tak tahulah bagaimana, biasanya mati lah. Dah kena tangkap, cuba untuk nak belot daripada Menteri Kabinet ini sendiri. Ketenangan hanya dapat pada orang yang beriman, dan ketenangan akan menyelamatkan mereka daripada kebingungan. Kan kalau kita gelisah-gelisah je di waktu ini, tenang itu akan menyelamatkan diri kita daripada kebingungan pada kita, kekacauan, keraguan dan ketidakpuasan. Ketenangan hanya akan dapat melalui perhambaan manusia kepada Tuhannya, mengingatkannya, bersyukur atas nikmatnya, selalu mentaati perintahnya, menyintai Allah sebagai sang penciptanya, percaya penuh kepada Allah sebagai zat yang maha mengatur segala urusannya, berpaling daripada Tuhan selainnya, menjauhi sembahan selainnya, berdoa hanya kepadanya dan beribadah hanya kepadanya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan kalimah yang benar, kalimah tauhid, dalam kehidupan dunia dan akhirat, dalam hidup mereka ini sendiri. Ini kesan daripada mana? Kesan daripada dia beriman akan menyebabkan dia akan jadi ketenangan dalam kehidupan mereka ini sendiri. InsyaAllah kita sambung pada pengajian lepas pada raya nanti, insyaAllah, dalam membincangkan tajuk yang lepas pada ni. Teguhkan hati kita dan bersabarlah, insyaAllah. Lepas pada raya nantilah kita sambung pada mudah-mudahan 10 terakhir Ramadan yang kita akan masuk pada mulai daripada malam ini, malam 20 Ramadan ini, kita dah masuk pusingan yang akhir dah, dan Allah jadikan kita di kalangan orang yang layak untuk dapat pada saat-saat malam Lailatul Qadar. InsyaAllah malam ini malam pengembaraan untuk kita mencari dan mencari, bagi tahu pada anak-anak isteri kita supaya kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Rumah tangga kita biar dapat malam Lailatul Qadar, dan kita rebut tiap-tiap malam ini. Jangan tertinggal. Kemudian cari masjid-masjid yang ada qiyamul lail. Kalau ada masjid tak ada qiyamul lail, kita qiyamul lail kat rumah. Dan kejutkan anak isteri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah jadikan ketenangan dan keberkatan mana-mana rumah tangga yang seorang isteri dan seorang suami yang mengejutkan di antara satu sama lain untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini sendiri. Para hadirin sekalian, ambil peluang yang Allah bagi ini, dan insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka ni. Dan selamat menyambut malam Lailatul Qadar dan selamat menyambut Aidilfitri. Mudah-mudahan segala amalan-amalan kita diterima dan diberkati di sisi Allah. Terima kasih di atas sumbangan wakaf yang para hadirin sekalian telah wakafkan itu, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah jadikan wakaf ini diterima di sisi Allah. Dan yang bagi sumbangan itulah, yang tak bagi lagi pun tak apa, mudah-mudahan Allah bertambah lagi rezeki kalian. Mudah-mudahan Allah jadikan keberkatan daripada rezeki-rezeki yang sedang kita cari, dan insya-Allah kita doa biar mudah-mudahan Darut Tibbun Nabawi itu, komplek Darut Tibbun Nabawi itu kita berjaya untuk kita nak bayarlah sedikit demi sedikit dalam tempoh ini, dan sekadar yang kita mampulah dulu, insya-Allah. Dan lepas pada ini Ana akan memulakan banyak tu program-program yang sudah mula diatur di tempat itu, insya-Allah. Jadi kalau para hadirin sekalian ada kesempatan nanti, datang-datanglah insya-Allah. Dan mulai tahun depan kita akan mulakan masuk
pelajar-pelajar tahfiz insya-Allah. Dan kemudian pusat rawatan ana pun berpindah di situlah nanti insya-Allah. Mudah-mudahan cara demikian insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah anugerah kamu pada kami ya Allah, ketenangan dalam kehidupan kami ya Allah, kerahmatan dalam kehidupan kami ya Allah, kebahagiaan dalam kehidupan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah pada kami ya Allah dengan anugerah yang paling banyak dan terbaik untuk kami ya Allah, dan syurga firdaus kamulah yang kami tagihkan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah agar dipilih kami di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah, dijadikan kehidupan kami kehidupan yang dirahmati di sisi kamu ya Allah, diberkati setiap kerja-kerja kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, gantikanlah setiap sedekah-sedekah kami, kemudian amalan-amalan kami dan wakaf-wakaf kami dengan gantian yang lebih hebat daripada yang kami telah jadikan ini ya Allah. Terimalah amalan-amalan ini ya Allah sebagai amalan yang saleh ya Allah. Jauhkanlah sifat kami daripada sifat riak, sifat yang ingin menunjuk-nunjuk dalam jiwa kami ya Allah, sehingga kami menjadi syirik kepada kamu pula ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah agar diberkatilah rezeki-rezeki teman-teman kami ya Allah yang mereka telah mewakafkan harta-harta di jalan kamu ya Allah, harta-harta mereka yang mereka sayangi ya Allah, yang mereka bersusah payah untuk mendapatkan rezeki ini ya Allah. Tiba-tiba mereka telah menggunakan harta ini ya Allah untuk di jalan kamu pula ya Allah. Rahmatilah dalam kehidupan keluarga mereka ya Allah, rahmatilah dalam kehidupan kerjaya mereka ya Allah. Jadikanlah mereka di antara hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Gantikanlah rezeki yang banyak untuk mereka ya Allah, agar kamu memberkati setiap kerja-kerja mereka ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kami malam Lailatul Qadar ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan ahli Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah kami ya Allah di saat mana kami dalam keadaan kesukaran ini ya Allah. Kamu bantulah kami ya Allah di saat mana kami dalam keadaan kesusahan ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba kamu yang taat pada perintah kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah agar dimatikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Diizinkan kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Tatkala mana saat kami mula dihadapkan di hadapan kamu nanti ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah, dan kamu redha pada kami dan kami redha dengan setiap ketentuan kamu nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah agar dijadikan tempat kebuminya mayat kami di tempat orang-orang yang saleh ya Allah. Dijadikan pada kami ya Allah di sebelah mereka yang saleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah agar dibangkitkan kami dengan mereka-mereka yang saleh ya Allah di akhirat nanti ya Allah, bersama dengan para nabi, para awliya salihin ya Allah. Sewaktu mana manusia tercari-carinya yang disebut dengan arasy kamu ya Allah, manusia tercari di saat mana perlindungan kamu ya Allah, maka pilihlah kami ya Allah untuk kami berada di bawah naungan arasy kamu ya Allah. Sewaktu mana tidak ada naungan di padang mahsyar nanti ya Allah, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum indah memanggil nama kami di padang mahsyar nanti ya Allah, dengan selawat-selawat kami ya Allah, dengan kata-kata kami ya Allah, dengan setiap perbuatan yang kami lakukan mengikut sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kami kekasih yang rapat dengan kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil nama kami ya Allah. Biarlah Rasulullah memanggil nama kami dan kami menyahut nama kami ya Allah. Kemudian kami memanggil nama Rasulullah dan Rasulullah tersenyum indah pada kami ya Allah. Kami merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kami merindui anak keluarga kami ya Allah, lebih daripada kami mencintai mereka ya Allah. Kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati kami, bukan sekadar pada kata-kata kami ya Allah, bahkan dengan perbuatan dan amalan kami ya Allah, untuk menunjukkan kasih dan cintanya kami pada Rasul kamu dan Rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan hamba kamu yang selayaknya untuk diberi syafaat oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkanlah kami ya Allah syafaat Nabi kami, syafaat Al-Quran Karim, dan nama-nama kami
diukir indah di pintu-pintu syurga ya Allah, sehingga kan kami dipanggil oleh setiap syurga ya Allah, nama kami dan kami berkejaran untuk memasuki syurga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kamu campakkan kami ke kawah neraka ya Allah. Kami takut dan kami bimbang ya Allah dengan amalan-amalan kami, dengan maksiat-maksiat yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini ya Allah. Dengan maksiat-maksiat ini akan menyebabkan nama kami terpadam untuk di pintu syurga ya Allah. Akhirnya nama kami dipanggil oleh neraka pula ya Allah. Kami mohon pada kamu ya Allah agar padamkanlah nama-nama kami, tidak termasuk di kalangan ahli neraka ya Allah, masukkanlah di kalangan ahli syurga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah agar diselesaikan setiap masalah kami ini ya Allah dengan ketenangan dan kemudahan ya Allah. Setiap hutang piutang yang kami pikul ini ya Allah, setiap perbalahan yang tak berkesudahan ini ya Allah, setiap pertengkaran yang tidak membawa kerahmatan kamu ini ya Allah, setiap apa sahaja yang kamu benci ini ya Allah, rahmatilah dalam hidup kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba kamu, hamba yang sentiasa meredai dan diredai ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.